A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati pengurusi surau, pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dipertemukan dengan izin Allah. Moga-moga pertemuan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mendapat manfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Pertama dan selamanya kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuklah nikmat kita dapat meneruskan lagi sesi kuliah ini, ya. Yang paling penting sebenarnya untuk kita sama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama kongsi, kita sama-sama baca, ya. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, sekalipun masjid dan surau ditutup, ya, kita terus-terusanlah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ya, banyaklah medium, banyak cara, betul. Ya, banyak cara sebenarnya kita nak belajar ni, bukan semata-mata ada di masjid, di surau, tapi juga televisyen kita pun membantu juga sebenarnya tuan-tuan, ya. Ada banyak rancangan yang boleh kita tonton, ya. Daripada pagi, pukul 7 pagi tu, lepas main subuh tu tuan-tuan buka 6.30 pagi dah ada dah rancangan agama. Kita belajar, kita tuntut ilmu, sambung sampailah ke malam. Hatta malam Jumaat pun ada juga dia punya rancangan dia. Ya, jadi kita tidak terlepas daripada berterus-terusan menuntut ilmu, dan segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni, kita berlapang dadalah dan kita bersabarlah, ya. Kita berlapang dada, kita bersabar dengan ujian PKP, COVID-19 dan sebagainya ni. InsyaAllah bila kita sabar, Allah Subhanahu wa taala akan tarik juga satu hari nanti daripada bumi Allah ini. Sebab semuanya, segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus-terusan berdoa, ya. Sebab itulah amalan para nabi sebenarnya tuan-tuan, ya. Amalan para nabi terus-terusan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni nak dapat anak, ya. Lama, ya. Ada yang menyebut 83 tahun tuan-tuan, lebih daripada 80 tahun nak dapat anak, ya. Doa, usaha dan sebagainya, akhirnya Allah kurniakan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya. Lama tuan-tuan, ni nabi, ya, nabi lebih 80 tahun ni tuan-tuan baru dapat anak, ya. Maknanya doanya tu, bersungguh-sungguhnya tu, ya. Apatah lagi kita biasa bukan nabi, sembahyang kadang-kadang, puasa pun tidak kelam, tidak timbul, ya tak? Kalau baru setahun tu kita anggaplah ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tak sampai setahun lagi, Allah nak beri kita lebih banyak pahala insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bersyukurlah, dan moga-moga atas sebab kita bersyukur dan kita berserah diri pada Allah itu, Allah akan memberikan kita jalan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah, malam ni kita masuk perbahasan bab sujud. Hari itu saya mohon ulang sikit balik, ya, sebab hari itu kita masuk pertengahan, dia berhenti tu tak apa cantik, ya. Jadi kita bahas bab sujud muka surat 314. Kita masuk muka surat 314, bab sujud, ya, dalam solat, ya, yakni salah satu daripada rukun yang penting ketika kita melaksanakan solat, ya. Baik, sujud sebanyak 2 kali pada setiap rakaat, ya. Kita sujud sebanyak 2 kali. Ya, pengertian sujud pada syarak ialah dahi orang yang bersolat bersentuhan terus dengan tempat sujudnya, ya. Baik. Dalil, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah
dan sujudlah, ya. Maksudnya di situ adalah mengerjakan semayang, bukanlah semata-mata rukuk dan sujud, tetapi maksudnya kepada solat. Dia ada kaedah balaghah lah dalam bahasa Arab tu, ya. Sebut sebahagian nak memaksudkan keseluruhannya, ya. Maksudnya sebut sebahagian je rukuk dengan sujud, tapi maksudnya adalah keseluruhan, iaitu ibadat solat tu. Dia ilmu bahasa Arab lah tu, tuan-tuan, ya. Baik. Begitu juga hadis Nabi SAW, sabda Rasulullah ketika mengajarkan cara-cara bersolat kepada orang yang tidak betul melakukannya, kemudian sujudlah sehingga tetap dalam keadaan itu, kemudian bangunlah sehingga tetap keadaan dudukmu, kemudian sujudlah lagi sehingga keadaannya tetap, ya, dalam keadaan tatma'inna. Itu maknanya tetap tu dalam keadaan tamak nina. Sujud kali pertama dalam keadaan tamak nina, maka duduk antara dua sujud dalam keadaan tamak nina. Kemudian tu sujud sekali lagi juga dalam keadaan tamak nina. Dan saya ulang balik, anggota sujud ada berapa, tuan-tuan? 7. Satu, dahi, ya, yang mana dahi ini disebut nak sempurna. Nak sempurna sujud dahi kita itu ibaratnya lah hidung kita pun sentuh sekali masa kita tengah sujud tu. Ya, makna kita masa sujud tu dengan hidung sekali tersentuh pada tempat sujud. Ini antara yang baik. Ya, baguslah tempat sujud, mana sujud kita tu kira sempurna sebab hidung kita bersentuhan dengan tempat sujud. Mana lagi anggota sujud, tuan-tuan? Tangan. Lagi anggota sujud dah lutut, dahi pergi lutut. Kemudian tu anggota sujud lain adalah kaki, ya, jari yang belakang tu lah, tuan-tuan sengitkan tu, ya, kalau tuan-tuan bengkokkan tu, okey. Dan dahi satu-satunya anggota sujud yang tidak boleh tertutup. Yang ini tak boleh tertutup, yang lain boleh tertutup. Jadi kalau tuan-tuan pakai sarung tangan boleh, kalau tuan-tuan pakai sarung kaki, stokin, tu ibu tak lagi lah, lelaki pakai stokin boleh, tidak ada masalah. Yang lutut memanglah tuan-tuan wajib tutup, itu tak ada masalah tu dah. Jangan bahas, ustaz lutut boleh buka ke? Cekeh balon tuan-tuan. Ya, lutut satu-satu itu memang confirm tutup lah. Tapi tangan boleh juga pakai, mana sarung tangan. Nak pakai sarung tangan silakan. Nak pakai sarung kaki stukin boleh juga, silakan. Ya, bagi ibu yang perempuan, maka kaki itu memang dah wajib tutup lah, kecuali tangannya dan juga bahagian di wajahnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok syarat sujud. Baik, satu, menyentuh tempat sujud dengan dahi yang terdedah. Itu saya dah sebut tadi. Maknanya dahi kita tidak boleh tertutup. Baik, itu mudah. Yang kedua, melakukan sujud dengan 7 anggota badan. Yang ni pun saya dah sebutkan dengan tuan-tuan, 7 anggota itu. Nabi SAW, sabda Nabi, aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang anggota, dengan dahi, sambil baginda menunjukkan tangannya ke bahagian atas hidung, ya, bahagian atas hidung. Kenapa Nabi tunjuk begitu? Hikmahnya Nabi nak tunjuk dahi, kalau tuan-tuan nak sujud sampai ke tahap hidung pun kena sekali, tu sempurna sujud nama dia. Mana tuan-tuan sujud kena sekali hidung masa sujud tu, itu sempurna sujud. Baik. Kemudian 2 lutut, dengan 2 tangan, 2 lutut dan hujung kedua-dua belah kaki, ya. Itu yang baiknya dengan kita membengkokkanlah. Ada orang tegak saja, ya, ada orang tegak saja, ada orang bengkokkan. Tapi jangan bermalas-malasan pergi lepas jari macam ni. Ada juga orang macam tu, dia nak copek, tuan-tuan. Siapa lepas duduk sekarang, dia duduk dia tak bengkok kan, dia terus ke belakang saja. Ini bermalas-malasanlah kita, ya, tapi tak ada masalah, sah saja. Cuma masalahnya eloklah kita bengkokkan sedikit kaki. Ini tuan-tuan tahu sebenarnya. Itulah tuan-tuan amalkan, ya, selalu yang tuan-tuan buat. Baik, bagaimanapun tidak wajib mendedahkan semua anggota tersebut kecuali bahagian dahi sahaja. Dahi wajib mesti terdedah, ya, terbuka. Kalau jenis pakai kopiah yang tutup habis dahi tu, tolaklah sedikit ke atas. Tapi macam kita pakai ni biasa je, tuan-tuan, ya, tak ada masalah pun, ya. Kecuali ustaz, saya tak yakinlah ustaz, takut dahi saya tertutup ketika saya pakai kopiah, maka tuan-tuan naikkanlah sedikit kopiah tu, itu saja, ya. Tu pada tuan-tuan, tapi jangan paksa orang lain pula. Dahi kau tertutup ni, jangan. Sebab dia yakin dahinya terbuka, sudahlah, ya. Serban, itu saya kata serban cedera. Oh, okey, baik. Cedera tu lain, tuan-tuan, ya. Perbahasan cedera itu kita pakai jabirah, contoh penutup kepala cedera dan sebagainya, itu maka ada darurah, ya, ada daruratnya, maka dibenarkanlah, tak ada masalah, itu tertutup di situ. Dan biasanya kalau di kawasan itu luka, mungkin orang tak sujud, tuan-tuan.
Kalau memang kawasan itu yang luka. Mungkin kawasan lain, bukan maksud saya tak sujud, dia tidak sujud dalam keadaan yang biasa, sebab berkemungkinan nanti akan menyebabkan makin sakit, berdarah dan sebagainya. Kalau betul-betul berada di sinilah, tapi kalau lukanya di sini, mungkin dia akan sujud seperti biasa sahaja dan tidak ada masalah walaupun dalam keadaan bertutup. Syaratnya mesti lengkap wuduknya, sempurna suci dan sebagainya. Yang itu kita dah bahaskan dengan tuan-tuan dalam permasalahan memakai jabirah. Ya, maknanya ada penutup pada tangan, ya, sebahagian tutup dan sebagainya. Itu ada perbahasan dia. Yang itu kita dah lepas pun. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan yang ketiga, bahagian anggota punggung hendaklah terangkat lebih tinggi seberapa yang boleh daripada kepala. Hal ini sebagai mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Punggunglah, memang punggung akan naik bila dalam keadaan sujud. Baik, tidak sujud di atas pakaian yang dipakai yang bergerak mengikut pergerakannya. Yang ini saya dah contohkan. Contoh macam tuan-tuan ada kain ini, ya. Tuan-tuan letak di bahu, ya. Ada satu letak di bahu, maka kain ni contohnya panjang. Bila tuan-tuan turun, kain ni dia terletak dekat tempat tuan-tuan sujud. Ya, contoh. Terletak, tuan-tuan pun sujud atas dia. Ya, ibu-ibu ni maksudnya telekung tu, ya. Ibu-ibu tahulah maksud saya. Kalau ibu-ibu dia telekung tu, kena hati-hati. Yang ini jangan sampai dia menutup tempat sujud, sebab apa nanti ni kan dia atas bahu kita sebenarnya. Macam saya ni pendek saja. Ya, dia atas bahu kita. Jadi bila kita sujud dia turun macam ni, tuan-tuan. Ya, bila turun macam ni kita sujud atas ni. Sekejap lagi kita bangkit, kita bangun, benda ni akan ikut kita tak? Sekali naik. Akan ikut? Bila akan ikut, maka dia terjawablah tidak sujud di atas pakaian yang dipakai bergerak mengikut pergerakannya. Maka tak boleh. Kalau ini ada, maka tuan-tuan kena tinggalkan dia sahaja di bawah. Ataupun pastikan ini tidak menghalang tempat sujud tuan-tuan kejap lagi. Ya, ataupun tuan-tuan pakai serban, talinya panjang. Tali tu tuan-tuan pun lilitlah satu kali dekat sini, contohnya. Ya, ada mungkin talinya agak panjang di serbannya, dah kat atas dah 3 kali dah. Tiba-tiba ada satu lagi panjang lain. Dia pun selepang satu sini atas ni, dia naik gini, tuan-tuan. Ya, tiba-tiba yang ini masa tengah nak sujud, ini jatuh dan terletak di atas tempat sujud. Dan orang tadi pun sujud di atas tempat itu. Kejap lagi dia bangkit, yang ini ikut sekali dengan dia. Itu pun tidak sah. Boleh tuan-tuan ini fahamlah insya-Allah. Itu saya kata tadi. Kalau yang itu dia masuk bab tidak menutup dahi. Termasuk sekali dengan yang inilah, tidak menutup dahi. Itu saya sebut tadi, saya dah sebut. Kalau tuan-tuan punya songkok, minta maaf, saya buka begini, contoh tuan-tuan pakai, tak tahu kenapa dia pakai macam ni. Ini budak-budak geng-geng nakal lagi dia. Saya bagi contoh tuan-tuan. Okay, baik. Jadi kalau contoh dia pakai begitu, maka dia kena buka lah sepatutnya. Memang dia kena buka, tolak sedikit. Ya, ada orang sebenarnya memang itu. Dia saja-saja, dia geng-geng, kita tahu geng-geng nakal kita panggil dia. Ya, kadang-kadang saja dia letak kat depan begini dia pakainya. Kenapa kita nak tutup dahi kita ni? Macam ni dia pakai. Yang lagi best ni tolak ke belakang macam ni muka gangster. Saya kata subhanallah. Kita ada penutup kepala ni tuan-tuan, kopiah, kita punya songkok dan sebagainya kita pakailah elok-elok tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan pakai, kalau tuan-tuan jenis tak pakai, di luar tuan-tuan tak pakai. Dan saya kadang saya tak pakai tuan-tuan. Saya bila di luar tuan-tuan jumpa saya memang tak pakai. Ya, ada haji-haji kadang jumpa saya makan kat kedai depan ni dengan ayah saya ke apa pun saya pakai. Saya dengan t-shirt dengan seluar saya je sebenarnya. Saya macam tu. Jadi kita tak pakailah. Ya, maknanya kalau tuan-tuan tak pakai kopiah, sah tak solat sebenarnya? Sah saja, tapi pastikan rambut nanti. Rambut tuan-tuan, ya anak-anak muda lah biasanya tuan-tuan ni rambut dah tak panjang-panjang lah, mesti pendek-pendek. Bukan faktor usia, tapi pasal memang selesa pendek. Ya, dia sebenarnya boleh panjang Ustaz, tapi tak nak lah. Dia kata dia bagi pendek je. Ya. Jadi potong pendek, ataupun mungkin siapa yang rambutnya panjang, pastikan dia tidak menutup dahi ketika dalam keadaan sujud. Itu sebab apa? Nanti dia akan menghalang tempat kita untuk sujud. Ya, sama jugalah macam contoh saya bagi contoh je bukan saya contoh Haji letak spek mata dekat dahi. Dia lupa pula spek mata dia tu ada masa dia nak turun sujud kat situ kat dahi tu. Tu tak boleh. Sama juga kena turunkan ataupun kena bukalah. Tu contohlah. Ataupun face mask tu tuan-tuan gata-gata letak kat dahi. Ni memang sakit hati ni, geng-geng nakal ni nama dia. Dia saja letak kat dahi tu pun samalah. Yang itu kena buka. Tak boleh tertutup. Boleh tuan-tuan Baik. Kemudian tidak bertujuan yang lain selain daripada sujud. Memang tujuan dia sujud itu adalah untuk sujud di dalam solat. Dia turun tu memang untuk sujud. Ya, rukun sujud itu dilaksanakan.
Contohnya kerana takut dan sebagainya, mungkin tiba-tiba dia turun, ya, sebabkan dia nampak apa dan sebagainya, maka dia turun sujud, tapi bukan sebab nak sujud pun sebenarnya, maka itu tidak sah. Dan turunnya itu mesti dengan niat untuk sujud. Baik. Kemudian yang keenam, menekankan dahi di tempat sujud sehingga sekiranya kapas atau seumpamanya yang diletakkan di bawah dahi tertindih dan meninggalkan kesan sujud yang jelas di atasnya. Ya, ini kita letak kepala kita sebaik-baiknya lah tuan-tuan begitu. Ya, macam mana ustaz nak kena tekan ke tenyeh-tenyeh ke? Bukan. Letak saja tuan-tuan kepala, ya, dan pastikan kita letak tu sesempurna yang boleh. Ya, sebaik yang boleh. Ya, yang kita boleh letakkan di atas tempat sujud tersebut. Ya, maknanya kalau tuan-tuan sujud tu ikut ayat ni, tekan sikit lah bagi ada tanda, nanti ada lekuk sikit dekat tempat kita sujud tu lah. Tapi kalau contoh kita punya kapet ke, kita punya tak ada kapas tebal tu, mungkin tak nampak sangat biasanya. Tapi mungkin kalau ada kapas tebal lah, tu boleh nampak. Ya, biasa nak tuan-tuan nak kapas tebal jadi imam. Jadi imam insya-Allah tebal. Tuan-tuan merasalah nikmat jadi imam tu. Saya ada bagi satu tompek tuan-tuan, tompek imam tu 3 lapis. Dah lah bawah tu dia ada macam bantal 1 inci macam tu. Lepas tu atas tu ada lagi satu sejadah. Lepas tu atas sejadah tu ada lagi satu sejadah. Saya kata tinggi betul tempat imam ni. Saya secara peribadi, saya sebenarnya satu sudah cukup lah. Kan imam sama je lah dengan makmum. Tak ada beza pun sebenarnya tuan-tuan. Ya, tapi dia memuliakan lah. Mungkin jemaah di situ memuliakan imam, ya, maka dia beri tebal tuan-tuan, ada 1 inci kot. Rasa saya tempat tu dia macam ada tilam yang ada bulat tu, tuan-tuan tahu kan? Ada biasa kat rumah-rumah ada tu, ya. Dia letak dekat situ untuk imam. Saya kata subhanallah, hebat ni jemaah di sini, kata besar pahala. Tuan-tuan kadang-kadang kan itu jadi kita punya sedekah tu. Tuan-tuan kan, itu jadi kita punya sedekah. Tuan-tuan hantar sejadah, hantar ke masjid kan, hantar Quran ke masjid, hantar sejadah ke masjid, orang pakai subhanallah, ya, bersambung pahalanya tu, ya. Tuan-tuan buatlah amal ibadat banyak-banyak macam tu, ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketujuh tetap seketika, yang ni tamak ninah lah tuan-tuan, ya. Ni asas biasa, tamak ninah semasa sujud sekurang-kurangnya sekadar sekali tasbih yang kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ketika kita sujud, ya, ataupun tuan-tuan baca subhanallah, ya, ataupun subhana rabbiyal a'la, yang mana kita ikut itulah yang kita biasa amal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baik, cara sujud yang lebih sempurna ialah dengan bertakbir ketika turun. Maknanya tuan-tuan daripada sujud, daripada rukuk, tuan-tuan bangkit untuk i'tidal. Ya, i'tidal tu yang saya sebut berhenti seketika tu, ya, berhenti seketika. Kemudian tu tuan-tuan turun untuk i'tidal. Untuk i'tidal, tuan-tuan kemudian tu untuk sujud. Tuan-tuan pun turun untuk sujud. Ya, angkat takbir, kemudian tu turun untuk sujud. Baik. Meletakkan 2 lutut, diikuti 2 tangan, kemudian dahi dan hidung. Baik. Tuan-tuan tengok di sini. Meletakkan 2 lutut, turun, meletakkan 2 lutut, diikuti 2 tangan, kemudian dahi dan hidung. Baik. Kalau tuan-tuan baca daripada ayat ni, yang ini saya dah terangkan pada perjumpaan yang lepas sebenarnya. Ya, perbezaan pandangan daripada sahabat tentang cara turun sujud Nabi. Sama ada pakai lutut dahulu ataupun pakai tangan dahulu. Ya, sahabat, ya, yang mana namanya Wa'il ibn Hujur, ya, meriwayatkan hadis yang mana hadis itu Nabi turun lutut dahulu, ya. Dan sahabat ini dia masuk Islam awal. Bila dia masuk Islam awal, umur mungkin Nabi sekitar 40-an begitu, maka Nabi SAW ketika itu masih larat lah. Kita gambaran dia begitu. Ya, umur 40 lah macam tuan-tuan, umur 40, siapa yang dah lalui lah umur 40, saya belum. Ya, saya baru lalu umur 30. Ya, saya belum lalu umur 40. Ya, tuan-tuan dah lalu umur 40, ibu-ibu dah lalu umur 40, cuba tengok. 40 tu agak-agak larat tak lagi turun dengan lutut. Ada gambaran dia begitulah. Maka sahabat ni meriwayatkan hadis Nabi turun dengan lutut. Ya, tapi sahabat nama Abu Hurairah, ya, Sayyidina Abu Hurairah, diriwayat hadis Nabi turun dengan tangan. Ya, Nabi turun dengan tangan. Dan diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah ni dia masuk Islam dia lewat sikit tuan-tuan.
dia mesti lewat sikit. 3-4 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Maka kalau 3-4 tahun sebelum Nabi SAW wafat, maka Nabi usianya sekitar 59-60 tahun. Ketika usia 60 tahun tuan-tuan, macam mana? Mungkin masa tu sudah sakit-sakit lutut dan sebagainya. Ini gambaran saja tuan-tuan. Mungkin ketika itu usia Nabi sudah agak lanjut, maka Nabi turun dengan tangan. Ya, ada orang mana dalam usia lanjut kebanyakannya akan memilih turun tangan lah ustaz, lutut dah sakit ustaz, dah tak larat dah. Ya, macam-macam pattern turun ni tuan-tuan, umur 60 ni, kaki kanan turun dulu, kiri kedian. Ni macam-macam pattern lah ya. Betul, saya tak nafi benda tu sebab kita nampak situasi tu jadi. Ada yang turun macam-macam pattern lah, subhanallah ya tuan-tuan. Tapi kita pun tak boleh nak nafikan sebab di usia yang mungkin lanjut dan juga ada masalah kaki. Tuan-tuan saya bagi tahu di sana tu bukan terpakai hanya untuk orang yang berusia agak lanjut. Tidak. Bagi mereka yang ada masalah kaki sama saja. Ya, saya ada seorang saudara yang mana aksiden, umurnya baru 31, 32. Sekarang semayang dia memang gunakan kerusi tuan-tuan. Ya, bila gunakan kerusi dan sebagainya. Muda lagi. Tapi lutut dah tak boleh pakai tuan-tuan. Ya, ataupun mungkin ada yang jenis kaki bola. Lepas tu saya adalah dengar lutut pusing belakang lah. Saya tak faham yang tu. Saya tak tahu, betul saya tak main bola. Ada pusing belakang lah, lutut tak boleh pakai lah, apalah, lutut dah krem lah, lutut dah haus lah, dah basi lah, macam-macam istilah keluar. Jadi yang itu mungkin lututnya tak boleh pakai walaupun usia muda, maka mungkin diturun dengan tangannya. Maka dalam dua-dua situasi ni tuan-tuan gunakan yang mana tuan-tuan yang paling selesa. Jangan paksa diri. Kalau contoh memang dah tak larat gunakan lutut, maka gunakan tangan. Turunkan tangan, tampung dulu. Ya, kalau tak larat guna tangan, bukan tak larat guna tangan, masih larat guna lutut, maka turunlah dengan lutut terlebih dahulu sebagaimana yang dituliskan. Ya, yang paling penting jangan turun dengan kepala dulu. Kepala dulu tuan-tuan sembam ke bumi lah. Tangan tarak, kaki mentarak, kepala dulu sampai bawah. Itu tak betul lah. Yang itu memang tak ada. Dua tu saja, satu daripada lututnya, satu daripada tangannya. Ya, dan itulah perbezaan pandangan. Dan sebenarnya tuan-tuan, perbezaan pandangan dalam kalangan sahabat ni sebenarnya kita kena ambil dengan istilah lapang dada sebenarnya tuan-tuan. Ya, dalam kalangan sahabat, ya, dalam kalangan mazhab ini berbeza pandangan antara satu dengan yang lain. Ya, tuan-tuan, kita kena ambil dalam keadaan kita berlapang dada. Kita di Malaysia beramal dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Saya bagi contoh. Tuan-tuan, kunut masa waktu semayang subuh, kan? Kadang-kadang orang dia jadi keliru, dia jadi confuse sekejap. Dia kata, ustaz benda ni macam pening lah ustaz. Ada yang kata ada kunut, ke saya pergi ke Mekah tak ada kunut, ya, saya sampai ke Madinah pun tak ada kunut. Macam mana ustaz? Dia sebenarnya adalah perbezaan pandangan antara sahabat. Ustaz, kenapa ada beza-beza sedangkan sahabat bersama dengan Nabi? Tuan-tuan kena faham begini. Kita kongsi bagaimana baca hadis Nabi SAW. Dia gini, ada sahabat, contohlah ya, contoh Tuan Haji nak pergi Pekan Pidi. Tuan Haji ajak Haji Nizam pergi Pekan Pidi. Apa perbuatan yang Haji pengurusi buat, Haji Nizam je nampak. Orang lain nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Contoh, ya, pengurusi surau keluarkan duit daripada bank. Bank mana? Bank Islam. Dia tahu contoh. Sebab dia yang ikut Nabi. Tapi masa saat Haji pengurusi keluar duit dekat Maybank, Haji Nizam tak ikut. Mungkin pengurusi masjid yang ikut. Jadi pengurusi masjid kata tak, dia keluar duit kat Maybank. Yang ni kata tak, dia keluar kat bank Islam. Tapi kedua-duanya betul. Maksudnya mungkin saat Nabi pergi ke Badar, tak semua orang Madinah ikut Nabi pergi Badar. Saat Nabi pergi, contoh dalam proses hijrah Nabi, siapa yang bersama dengan Nabi? Nabi hijrah tu, siapa yang bersama dengan Nabi ketika tu? Sayyidina Abu Bakar. Ada tak sahabat lain? Tak ada tuan-tuan. Jadi itu yang ada perbezaan. Bila ada perbezaan ini, maka datang ada, oh ini ada yang baca kunut, ini tak baca kunut, ini baca sir, ini kunut nazilah. Bila ada masalah yang besar, isu yang besar, barulah dibaca kunut. Saat mereka semua berlapang dada menerima segala perbezaan itu, maka kita juga perlu berlapang dada atas perbezaan-perbezaan tu. Nampak tuan-tuan? Itu yang kita nak kongsikan. Maka tak apalah, dia sana tak amal kunut, kita di sini amal kunut. Selesai. Bila kita ada lapang dada tu tuan-tuan, subhanallah, hidup aman, harmoni. Percaya dekat saya. Kita jadi tak bergaduh. Itu yang ada perbezaan pandangan. Kadang orang pernah tanya, ustaz, kenapa ada beza-beza ni? Kita nak mengamal macam mana ustaz? Ada yang confuse kat situ. Tapi tuan-tuan tapi saya bagi tahulah. Itu ilmu dia.
Ya, maka ada sahabat tengok begini, ada sahabat tengok begini. Mereka ni akan amal apa yang Nabi buat. Ya, jadi mereka akan tiru sebiji-sebiji, tuan-tuan. Ya, jadi bila ni kata tak ada, maka tak ada pada dia, tetapi ada pada sahabat yang lain. Sebelum tu, jadi kalau ada kata sebelum kita nak kata benda ni tak ada, kita kena kaji keseluruhannya dulu. Dah jumpa keseluruhannya, tak ada, baru kita kata tidak ada. Ya tuan-tuan, itu prinsip di dalam kita belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Baik. Jadi dalam masalah turun sujud tadi, tuan-tuan nak turun pakai tangan boleh, tuan-tuan nak turun pakai lutut dahulu pun boleh. Dua tangan terletak bertentangan dua bahu dengan jari-jari dilepaskan rapat ke arah kiblat. Ke depanlah. Jarakkan perut daripada dua peha, jarakkan, dan dua siku daripada lantai, jangan ditekan. Yang ini tuan-tuan ada gambaran tak silap saya ni. Mungkin di masjid ada kan, yang ditampal tu cara sujud, ya. Jangan letak tangan begini, ada disyarahkan di situ tu. Ya, maknanya angkat sedikit tangan itu, ya. Baik. Siku daripada lantai dan dua rusuk sambil bertasbih sebanyak tiga kali. Ya, sebanyak 3 kali. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua hadis sampailah pengakhiran bab sujud ini daripada Abu Hurairah menceritakan sifat solat Nabi, kemudian baginda bertakbir Allahu Akbar ketika turun untuk sujud. Turun. Ya, Nabi bertakbir Allahu Akbar. Yang sebut takbir intiqalat. Ya, ada yang jemaah tanya takbir intiqalat. Dan alhamdulillah, mana-mana saya pergi, tuan-tuan tanya di sini, saya bawa di tempat lain. Ya, tuan-tuan daripada tempat lain tanya, saya bawa ke sini. Itu kita kongsikan, moga-moga manfaat. Sebab tu saya kata tanya. Kalau tuan-tuan tak tanya, kita jadi tak tahu. Kalau tuan-tuan tanya, insya-Allah dapat manfaat, kita sama-sama kongsi satu daerah Port-Dickson ni. Ya, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang kedua daripada Al-Barra katanya Rasulullah bersabda, apabila sujud, letakkanlah dua tapak tangan dan angkatlah kedua-dua belah sikumu. Letak, angkat. Ya, jangan diletakkan tangan itu, ya, terus ke atas tempat sujud. Sampai sinilah. Letak begini, ya. Tak. Mana kena angkat. Ya, tuan-tuan, ini tuan-tuan tahu. Baik, hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Malik. Ya, Nabi SAW apabila bersalat, baginda meregangkan kedua-dua belah tangannya hingga kelihatan putih dua ketiaknya. Ya, bukalah. Ya, buka sedikit. Baik. Kemudian daripada Abu Humaid, dan baginda menjauhkan kedua-dua belah tangan daripada dua rusuknya dan meletakkan kedua belah tapak tangan selari dengan dua bahunya. Ya, macam letak tangan ni macam kita angkat takbir tu kan. Angkat takbir itu, itulah cara kita letak ketika sujud. Hadis yang lain daripada Abu Humaid berkata tentang sifat solat Rasulullah, apabila sujud, baginda meregangkan dua peha tanpa mengampu perut di atas kedua-duanya. Maknanya tidaklah meletakkan, tetapi agak sedikit merenggangkan. Ya, dia akan jadi bentuk, saya tak tahu darjah 45 ke tuan-tuan. Setuju tak? Saya pun tak tahu darjah. Dia begitu kan kita sujud. Dia memang tegak kaki ni, ke belakang ni ada dia punya kaki, kemudian tu di sini kita punya badan tempat kita sujud tu. Ya, itu biasa yang kita amalkan. Dan apabila seseorang sujud lalu membaca tasbih sebanyak 3 kali, sempurnalah sujudnya. Demikianlah sekurang-kurangnya sujud. Ya, maknanya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apa maksud dia tuan-tuan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, wa bihamdihi. Ya, wa bihamdih. Walau bagaimanapun, cara sujud perempuan berbeza daripada cara sujud lelaki. Ya, ibu-ibu, perempuan ketika sujud hendaklah merapatkan anggota-anggotanya antara satu dengan yang lain. Yang ni ibu-ibu lebih mahir banding saya lah. Yang ni kita tak perlu wajah. Ibu-ibu lagi mahir kaedah solat wanita ini. Ya, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW berjalan berhampiran 2 orang perempuan yang bersolat. Lalu baginda bersabda, apabila kamu sujud, rapatkanlah sebahagian badan ke lantai, kerana orang perempuan tidak sama cara sujudnya sebagaimana orang lelaki. Ya, sebagaimana orang lelaki. Sebab tu dia pembelajaran solat ni, dia ada bab solat lelaki, dia ada bab solat wanita. Dia ada buku ni pun khas beza-beza. Ya, ini bab solat jemaah lelaki, ini bab solat wanita. Asas jemaah, kalau jemaah sama saja. Ya, perempuan ke lelaki. Tapi pelaksanaan rukun-rukun itu antara lelaki dengan perempuan ada sedikit perbezaan, terutamanya pada keadaan merapatkan. Contoh angkat takbir, lelaki angkat gini, perempuan di sini rapat. Betul ibu-ibu?
betul. Rapat di sini, ya, yang lelaki dia agak merenggangkan tangannya. Ya, ada orang, ustaz macam mana? Dia di sini tuan-tuan, di sini. Ya, mana di sini dan di sini. Dia tak ada sini ni saya dah kongsi dah. Dia bukan sini, bukan macam-macam action lah yang ada dalam tu. Ya, dia tak lebih daripada kawasan telinga ni. Ni cara kita angkat takbir, dan itu jugalah cara tuan-tuan letak ketika sujud. Ya, maka tuan-tuan sujud ketika itu jangan tangan tiba-tiba ke depan nak. Ini jadi terkebang tuan-tuan ke depan. Kepala sujud, tangan kat sini tak jadi. Dia letak betul-betul sebelah, ya, bersebelahan dengan tempat kita angkat takbir. Sama je tuan-tuan. Ya, hikmahnya Allah tunjukkan. Baik, ada soalan tuan-tuan berkenaan dengan sujud sebelum saya gerak ke duduk di antara dua sujud? Ya ibu. Okey, baik. Untuk tapak tangan telekung tu dia tak ada masalah. Ya, yang penting jangan dahinya kena. Ibu jangan tertutup dahi. Ya, kalau tangan tu tak masalah. Ibu nak buka ke, ibu nak tutup ke, dia tidak wajib untuk buka bagi tangan. Itu tak ada masalah lah. Ya, tapi kalau contoh dahi, contoh tiba-tiba telekung sengaja dibentangkan ke depan. Oh, kenapa? Wangi telekung ni ustaz. Dia buat wangi. Dia saja dia cium-cium telekung Siti Khadijah dia. Pum ke depan. Maka dia pun angkat bangun, bangkit dengan telekung-telekung tu sekali, maka tidak sah. Ya, tempat sujud ni dahi saja. Kalau tangan tak ada masalah ibu. Sebab tu kalau perempuan ni nak tutup pun pakai sarung tangan dan sebagainya, fadhal, silakan. Laki pun tak ada masalah, apatah lagi orang perempuan. Ya, baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada soalan lain berkenaan dengan sujud? Ya, Ji. Ini lelaki yang tak pakai kopiah atau sepatu bagus, rambut panjang. Dia sujud. Ada antara rambutnya tutup dahi, tapi sebagai saja. Ada antara rambut tak tutup lah. Jangan apa Ustaz? Baik. Untuk apa yang nak buat? Potonglah rambutnya tu. Jangan ngadur pula. Macam saya pun peribadi, saya rambut panjang tuan-tuan ya. Untuk orang lelaki kalau rambut panjang, nasihat kita, sebab memang tak boleh tutup tuan-tuan sebenarnya. Nasihat kita pakailah kopiah, tutup kepala. Ya, pakailah kopiah, tutup kepala. Jangan ikat. Ada orang lelaki rambutnya panjang, dia ambil untuk ikat. Ikat, ya, itu tidak bagus di dalam, tak bagus dalam solat. Kecuali orang perempuan. Orang perempuan lain. Orang perempuan tak masuk bab tu. Orang perempuan memang diikat rambut dia sebab dia perempuan, lelaki. Ya, sebab apa? Hadis yang menyebut suruh turunkan. Ya, turunkan rambut, jangan diikat, nanti turun sujud sekali bersama dengan kita. Ya, bagi orang lelaki yang berambut panjang, nasihat kita pakailah kopiah. Tapi kalau menutup juga nak buat macam mana? Selaklah. Tapi ada yang menyebut itu satu perbuatan yang tidak beradab di dalam solat. Nampak sombong kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada guru kita yang mengajar begitu. Ya, maka kalau rambut kita panjang, kita usahakanlah pakai kopiah, songkok untuk kepala dan sebagainya. Tapi kalau tak boleh juga ustaz, tak jumpa ustaz, tapi rambut memang panjang, maka ketika nak sujud pastikan dia tidak menutup kawasan dahi kita. Boleh tuan-tuan? Ini bagi lelaki lah. Ibu perempuan, ibu-ibu tak ada masalah. Ibu-ibu boleh ikat. Ya, ibu-ibu boleh ikat rambut, tak ada masalah. Panjang ke pendek ke boleh ikat, tak ada masalah. Ya, jadi kalau boleh pastikan tidak menutup dahi. Tapi contoh kalau dah sujud, ustaz tak sedar ustaz, rupanya tertutup dahi saya dengan rambut saya. Tapi biasanya boleh sedar tuan-tuan, boleh rasa rambut tu. InsyaAllah boleh rasa. Maka kalau terasa, cepat-cepat angkat sedikit, tolak dan sujud semula. Pastikan sujud semula itu dalam keadaan tuan-tuan cukup tomak ninahnya. Ya, cukup tomak ninahnya. Itu saja. Boleh tuan-tuan? Ji. Termasuk dalam pergerakan. Cantik. Baik. Pergerakan ni tuan-tuan, saya rasa dah 2-3 kali kot saya dapat soalan tentang pergerakan. Saya tak masuk sebab dia tak masuk lagi masalah batal dalam solat. Dia pergerakan yang maklum yang kita belajar 3 kali betul? Pergerakan 3 kali berturut-turut. Baik. Saya sampaikan teruslah tuan-tuan ya, berkenaan dengan pergerakan 3 kali berturut-turut. Ya. Apa yang dipelajari ya, yang diajarkan, pergerakan 3 kali berturut-turut itu adalah pergerakan yang besar. Tuan ya, pergerakan yang besar. Contoh, tuan-tuan alih rambut kan? Angkat tak tangan ni tadi? Angkat. Okey, ini satu. Ya, tuan-tuan alih rambut, ini satu. Sudah pergerakan yang besar. Kemudian tu tuan-tuan letak kepala dan tuan-tuan turunkan tangan. Ni kan ada 2 pergerakan, nampak? 2. Ini tak masuk lagi dalam pergerakan 3 kali berturut-turut. Kecuali tuan-tuan nak sujud, rambut tadi punya masalah lah ni. Rambut ni tadi sini. Ya, lepas tu tuan-tuan turun, tak sempat turun tangan, belakang pula garu. Gatal. Lepas
Lepas tu sini banyak bergerak dia tu. Maka itu boleh membatalkan solatnya. Tuan-tuan ya. Tapi kalau setakat satu pergerakan, contoh orang yang bergerak untuk tutup mulut ketika menguap. Tuan-tuan ya. Menguap masa solat, tutup mulut. Tutup. Ustaz, saya tak tutup Ustaz pasal sekarang ada face mask dia tu. Tuan-tuan, dia tak masuk cerita tu. Dia tutup juga. Tutup dengan menggunakan tangan belah belakang. Apa hikmah dia, tuan-tuan? Apa hikmah dia? Kenapa kita tutup pakai tangan belakang? Kenapa? Sebab kan tangan ni kita akan salam orang. Betul? Kalau tuan-tuan tak salam jemaah, tuan-tuan salamlah bini, tuan-tuan salamlah anak, betul tak? Kat rumah salam. Ya, jadi ia adalah faktor kebersihan. Maka kita tutup dengan mulut dan juga gunakan tangan sebelah belakang. Kita tak gunakan depan. Tuan-tuannya kita gunakan belakang. Kita pun tutup. Yang ni macam mana dalam pergerakan dalam solat? Satu. Betul? Tuan-tuan? Lepas tu tuan-tuan turunkan tangan. Ini kira pergerakan apa ni tak? Tidak. Contoh, tuan-tuan letak, tuan-tuan stop di sini. Tak bergerak. Memang nganga besar tu dah. Habis. Ni tak bergerak, dia dah berhenti dah pun. Kemudian tu tuan-tuan turun balik. Yang ini tidak dianggap perbuatan berturut-turut. Ni satu, berhenti kan? Turun balik satu. Satu juga. Bukan dua, bukan tiga. Baik. Macam mana dengan pergerakan kecil? Contoh, tangan tuan-tuan gatal. Ya Allah, gatal tangan. Kan sambil-sambil semayang tu kat sini betul gatal. Oh, tuan-tuan pun garu lah. Guna jari kan. Garu. Yang ini, tuan-tuan nak tenyeh sampai melecet pun silakan. Garulah. Ustaz, ada orang kata kalau 3 kali jadi satu pergerakan besar. Tak. Yang kita belajar, tuan-tuan garulah banyak kali pun. Tempat yang gatal tu, selesaikan masalah gatal tu terlebih dahulu. Ya, kemudian dah selesai. Alhamdulillah, dah. Ya, kecuali lah tuan-tuan garu macam ni. Nampak? Pergerakan ni besar tak tuan-tuan? Besar. Yang ini yang tak boleh. Tapi setakat tuan-tuan pergi pada tempat yang gatal tu, tuan-tuan tenyeh. Betul kan? Tuan-tuan tenyeh je. Gatal je. Selesai masalah. Kali boleh garu. Dia tak kisah. Tu saya sebut tadi, dia tak kisah. Ada yang pernah ngajar, saya tahu. Ada yang pernah berkongsi, saya pernah juga terdengar 3 kali. 3 kali jadi satu pergerakan besar. Ya, tapi yang kita belajar, ya, tuan-tuan tenyehlah berapa banyak kali pun. Ya, ianya tetap dikira satu pergerakan yang kecil dan tidak ada masalah dan tidak membatalkan. Dia masalahnya tangan tak ada masalah, tangan ke muka. Yang masalah nak garu di kaki, tuan-tuan. Kot gatal kaki tu macam mana tuan-tuan nak buat? Saya pernah ajar kot. Macam mana? Tuan-tuan, saya tak ingat saya pernah kongsi tak? Tak payah apa ni, tak payah alih kamera pun tak apa. Tuan-tuan kalau gatal kaki tu kan, tuan-tuan ambil je. Minta maaf tuan-tuan kalau saya angkat sikit kaki. Tuan-tuan tak nampak, saya keluar. Tuan-tuan kaki tu tuan-tuan tenyih aje lah. Contoh kan, minta maaf tak nampak. Tuan-tuan tenyih saja lah. Kat mana gatal? Kat sini. Tuan-tuan garu dengan kaki sebelah. Garu saja. Tak ada siapa nak marah tuan-tuan, kaki tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minta orang lain tolong garu kan, tuan lah gambar lah. Tuan-tuan tenyih saja. Kat mana gatal tu? Contoh kaki sebelah dekat belah depan. Tuan-tuan tak boleh nak turun. Betul tak? Kalau tuan-tuan sanggup tahan, tak apa, aku tahan sampai sujud garang baru aku garu. Kalau tuan-tuan sanggup tahan, tak apa. Ketika kita tanya nyamuk ada kenyang. Betul lah. Kalau nyamuk, darah nyamuk ni dimaafkan syarat tuan-tuan sebab dia sikit saja. Tak ada masalah. Boleh nampak tuan-tuan? Boleh, itu tak ada betul. Saya kata kalau dia sanggup tahan sampai ke rukuk atau sampai ke sujud, dia nak menggaru, alhamdulillah dia baguslah tu. Tapi biasanya orang kalau dah kena tuan-tuan, 4 garu, 4 gatal tu, subhanallah boleh tahan. Susah nak tahan kot. Saya tak tahu orang. Kalau saya susah. Saya akan cari usaha sampai saya dapat garu tu tuan-tuan. Jadi kalau kaki yang gatal, tuan-tuan gunakan kaedah itu sajalah yang boleh. Sebab tuan-tuan tak turun ke bawah. Kalau tuan-tuan turun ke bawah, tapi itu bukan poin penting lah tuan-tuan sebenarnya dalam solat ni. Sebenarnya ibadat kita, jaga kebersihan sebelum kita masuk solat. Pastikan bersih. Kadang-kadang punca gatal ni kadang-kadang daripada tak bersih dan sebagainya. Kesempurnaan kita membersihkan tempat badan kita dan sebagainya. Tuan-tuan ya. Itu sebenarnya poin dia. Poin dia adalah bersih sebenarnya. Ya. Tapi kalau ustaz dah jadi juga ni, gatal juga. Jawapan dia gitulah. Selesaikan dengan kaki sebelah lagi, selesaikan masalah tu. Boleh tuan-tuan? Ya, itu pun tak boleh dikira sebagai pergerakan yang besar sebab menggantikan imam. Subhanallah, bagus ni. Ni masih dalam isu pergerakan besar. Baik. Sebab tu tuan-tuan, apa yang kita belajar kita kongsikan. Kalau tuan-tuan nak menggantikan tempat imam, ya.
nak menggantikan tempat imam di hadapan. Tuan-tuan duduk belakang, imam dah keluar. Ya, sekarang ni imam keluar. Imam tak bisik pada jemaah lah. Imam tak bisik pada Bilal. Gantikan tempat saya. Kalau suruh ganti tempat dia, parah itu. Ya, jangan suruh ganti, pening ganti. Bilal nak jawab apa? Tak nak jawab pula. Kan Bilal nanti. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi imam, batal, keluar saja. Keluar saja, maka orang yang di belakang tadi, dia akan tahulah, dia akan maklum, dia akan gantikan imam. Ataupun mungkin tuan-tuan siaplah buat dia punya jadual. Mungkin saya pernah kongsi di sini. Siaplah buat jadual. Contoh anda kata, kalau imam satu jadi imam, imam dua mesti duduk belakang. Apa-apa jadi pada imam satu, imam dua tanggungjawab. Kalau imam satu jadi imam, imam dua tak ada, imam tiga duduk belakang. Jangan bagi orang lain. Ataupun contoh dia kata, tak apa-apa juga keadaan, Bilal ganti tempat imam. Jadi apa pada imam, Bilal ganti tempat imam. Maka tuan-tuan kalau dah ada ketetapan macam tu, contoh pengurusi. Kan pengurusi ganti tempat imam, apa-apa jadi pada imam. Alhamdulillah. Kan ganti duduk. Ya, siapa? Setiausaha duduk belakang imam. Bila apa-apa jadi, setiausaha ganti imam. Itu contoh. Ya, kalau sudah ada ketetapan macam tu tuan-tuan, insya-Allah cantiklah tu. Ya, kalau tidak nanti dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi blank. Dia akan jadi blank. Bila imam tiba-tiba keluar, Bilal belakang, imam satu kanan, imam dua kiri. Imam satu lah. Imam dua kiri, imam dua kanan. Bila kat belakang ni, kau lah. Tak ada ketetapan. Masalah nanti tuan-tuan. Ya, ini cadangan saya. Saya pergi ke mana-mana, saya akan bagi tahu yang ini. Cadangan saya, tuan-tuan buat ketetapan dalam masjid, buat ketetapan dalam surau. Apa-apa jadi pada imam yang tengah bertugas tu, siapa yang akan take over benda tu? Ya, sebab itu kita tak boleh nak sangka tuan-tuan, imam bila-bila masa dia boleh collapse. Bila-bila masa dia boleh keluar daripada semayang. Baik. Balik kepada masalah soalan tadi, maka pergerakan itu pun perlulah dituruti dengan tidaklah berturut-turut. Ya, mana tuan-tuan setapak ke hadapan, macam tuan-tuan bergerak, rapatkan soft. Setapak ke hadapan, berhenti dahulu. Kemudian tuan-tuan setapak lagi ke hadapan, berhenti dahulu. Sampailah ke tempat imam itu. Tapi ada juga sebahagian yang tidak pun setapak sampai ke tempat imam. Kat mana dia berdiri? Dia hanya setapak saja ke hadapan dan dia jadi imam kepada jemaah yang lain. Itu pun sudah sah juga tuan-tuan, tak ada masalah. Ya, itu pun sudah sah, tidak ada masalah. Tapi kejap ibu, syaratnya satulah. Ya, supaya pergerakan itu tidak jadi pergerakan yang besar. Allahu a'lam. Bu? Oh, pakai mask. Terbulanglah. Nak garu daripada luar mask pun boleh. Nak garu buka mask tu turunkan pun boleh. Tangan yang bergerak itu dikira satu lah tu. Ya, contoh ibu-ibu naik. Saya ingatkan soalan boleh tak pakai mask masa semayang. Itu dia soalannya. Rupanya gatal masa pakai mask. Tu mask tu tukar lah tu. Tu tanda dia tu. Kalau dah gatal tu dia suruh tukar lah tu. Janganlah ulang-ulang pakai face mask ni. Ramai dalam kalangan kita sebenarnya tuan-tuan banyak yang ulang-ulang. Ya, sebenarnya walaupun tak baik, kita patut guna satu, buang satu. Tapi yalah, Ustaz mahal, Ustaz nak beli Ustaz, pakai satu tu bersih lagi, ulang balik. Jadi ibu, kalau contoh gatal, tak apalah, turunkan sedikit ke kawasan mana yang gatal tu, kemudian tu garu, itu sudah selesai masalah. Ya, mungkin tuan-tuan ada yang mensyarahkan itu bukan pergerakan yang disengajakan, ya, pergerakan yang tidak disengajakan. Ya, maka sebabkan memang gatal, jadi takkan kita tak nak bergerak, mesti bergerak. Ya, yang membatalkan itu adalah pergerakan yang tuan-tuan buat pergerakan sia-sia. Tiba-tiba gerak tangan, garu-garu, main-main janggut, tanpa ada sebab dan musabab di dalam solat tersebut. Nampak tuan-tuan? Ya, sebenarnya kalau ada sebab tu, insya-Allah dimaafkan. Ya, tetapi kalau contohnya tuan-tuan saja sengaja, betul-betul nak betul-betul kopiah, itu pencuri dalam semayang. Ada hadis Nabi kan? Tuan-tuan kalau pernah, itu pencuri tu. Ya, salah satu pencuri dalam semayang ni dia main janggut, dia main pintal-pintal janggut dia. Pintal-pintal janggut dia sambil duduk-duduk main janggut dia. Pelik saya tengah semayang main janggut. Ya. Tahu apa dia fikir? Ni pada orang yang ada janggut lah. Ataupun kopiah dia. Tapi kalau contoh ada sebab, kopiah dia dah sengit. Contoh kopiah dia nak terjatuh lah, tekanlah balik. Ya, mungkin kopiah dia longgar, tekanlah balik. Ya, tapi kalau contoh tak ada sebab, tiba-tiba main kopiah, usik-usik, tolak balik. Osah boring betul ikut imam, saya kata. Sian imam tu. Tuan-tuan, sebenarnya, ibu. Baik. Okey. Baik. Okey, baik. Bila berlakunya batalnya jemaah dalam satu saf, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan jawab untuk saya. Jemaah
Bilal batal. Bilal makan apa tadi? Tak tahulah ustaz, sakit perut nah ustaz. Bilal pun keluar. Dia kasih bam satu kali ya. Satu masjid berganjat, dia pun keluar. Jadi apa perlu buat jemaah? Rapatkan saf. Baik. Ada situasi jemaah akan merapatkan saf begini tuan-tuan, betul? Okey. Jadi mana nak gerak? Ya, ke tengah. Tuan-tuan ya, bergeraknya mesti ke tengah. Tengok dia keluar mana. Kalau dia memang duduk tengah-tengah, maka bolehlah kiri dan kanan dia bergerak untuk merapatkan saf itu. Tapi kalau yang keluar daripada belah kiri, orang sana geraklah. Jangan pula orang yang sebelah daripada dia tu bergerak ke sana pula. Tuan-tuan nampak? Baik, itu satu keadaan. Ya, satu keadaan. Bergerak dalam semayang, maka itu ibu kena ikut juga. Stepnya tu perlahan-perlahan lah, janganlah kita sekali gerak. Ya, kalau dapat sekali gerak terus sampai, tak ada masalah lah, rapatkan saf itu. Ustaz, masalahnya bila dah sampai hujung sana kosong Ustaz, macam mana? Maka siapa yang perlu bergerak? Orang belakang. Orang belakang tu perlu masuk ke saf sebelah hadapan. Ya, masuk ke saf hadapan sama situasinya tuan-tuan, geraklah perlahan-lahan. Ya, jangan gelabah-gelabah gerak ke depan tu, tak. Geraklah perlahan-lahan ke hadapan, masuklah dan penuhkanlah saf tu. Siapa lagi nak bergerak selepas tu? Orang belakangnya. Siapa lagi nak bergerak selepas tu? Orang belakangnya. Tapi situasi ini memang tak jadi, tuan-tuan. Biasanya orang nampak, biarlah kosong. Itu kita ni biasanya, biarlah kosong. Tak sempurna saf. Tuan-tuan, sempurna saf itu perlu kita selesaikan. Ya, tapi dalam keadaan sekarang ni, situasi kita Covid ni tuan-tuan, kita punya saf macam mana? Nampak? Memang jarak. Itu perbahasannya lain lah tuan-tuan ya. Perbahasannya lain ya. Kalau contoh boleh menempatkan satu individu di situ, fadal. Orang belakang mungkin boleh ke hadapan. Kalau tak boleh, sudahlah. Pergerakan yang ada, moga-moga Allah terima ibadah kita tuan-tuan, insya-Allah. Ya, itu yang paling penting sekali. Ya. Yang penting tuan-tuan usaha. Alhamdulillah nak sembahyang. Ibu. Okey, cantik juga soalan tu. Saya pernah sekali dapat satu tempat saya mengajar, jemaah tu seorang-seorang kat belakang. Tengah semayang Tengah semayang, ya nak mula tengah semayang tak jadi lah, mula-mula nak semayang. Tengah semayang kata saya tengok belakang lah. Mula nak solat tu saya perhati, sebab saya kalau jadi imam saya biasa akan pandang belakang dulu. Ya, saya akan pandang belakang dulu, saya akan tengok keadaan jemaah. Macam mana situasi jemaah di belakang baru kita mulakan solat. Kalau jemaah tak jadilah tu. Janganlah angkat takbir dulu. Jemaah tak selesai lagi tu di belakang. Baik. Jadi situasinya memang kita akan minta dia ke depan masa tu. Sebab masa tu kita sembahyang jarak-jarak macam ni tuan-tuan. Kita buka lah sikit ruang untuk dia. Dia masuk ke hadapan. Ya, sebab apa? Tidak ada sembahyang berjemaah tapi bersendirian di belakang. Baik. Disiplinnya adalah bila dalam keadaan tak boleh Ustaz, tak boleh masuk dah. Ini kita soft rapat penuh-penuh. Maka orang yang ada di tengah itu bersama dengan jemaah tadi perlulah berganjak bersama dengan ibu tadi ataupun jemaah lelaki tadi, duduk bersama dengan dia di saf di bahagian belakang. Tapi kalau jadi situasi contohnya memang dah semayang, dia tinggal seorang, orang dah angkat takbir dah, macam mana nak buat? Maka antara yang diajarkan, kena tepuk orang depan tu untuk dia ke belakang. Tepuk orang depan tu untuk dia ke belakang. Menemani jemaah tadi, duduk bersama-sama dengan dia, berada di belakang. Tapi yang ini mesti ada ilmu. Sebab yang kita khawatir tuan-tuan tepuk dia buat bodoh. Ni tak ada ilmu lah, dia tak belajar lah tu cerita dia. Mungkin ada sebab kenapa dia tepuk, kan? Orang kita tepuk kita, maka dia minta kita ke belakang. Mungkin sebab dia bersendirian di belakang. Tapi tuan-tuan yakin dekat belakang sana, oh ada tu tengah ambil wuduk, tuan-tuan tunggu sebentar, jemaah tadi nak ambil wuduk, nanti kejap lagi masuk, dia akan solat bersama dengan tuan-tuan. Boleh? Ibu boleh? Ya, mana dalam situasi tu tadi. Tapi kalau contoh tengok memang dah tak boleh juga, nak ke sini tak boleh, nak ke situ tak boleh, yang ini tak boleh, maka teruslah angkat takbir berada di belakang itu. Moga-moga Allah terima ibadah kita. Sudah. Tepuk depan dia lah. Jangan dia macam ni. Jangan. Tuan-tuan tahu disiplin kita bermulanya saf di mana? Disiplin bermula saf di mana? Di tengah, bukan di bawah kipas. Ada orang mula saf di bawah kipas.
Ataupun ada orang mula saf di bawah aircon. Situ tempat dia berdiri. Kau jangan kacau, tu tempat aku. Kipas tu kipas aku, kipas dia pula. Walaupun dia pernah bayar kipas tu dulu, bila masuk je surau rumah Allah, kipas tu terus jadi wakaf milik umat Islam. Tak boleh tuan-tuan ini tempat aku ni. Tak boleh, haram hukum dia. Kita menempatkan sesuatu pada tempat kita, tu tak boleh. Imam lain lah, imam memang ada tempat dia. Tu memang depan, tuan-tuan tak boleh rebut tempat imam. Tempat imam tempat aku. Tak apa, jadilah imam, boleh. Ya. Jadi dalam situasi ni tadi, saf bermula daripada tengah-tengah. Bila saf bermula daripada tengah-tengah, maka orang yang berada di hadapan dengan dia masa tu untuk ke belakang bersama dengan dia. Ustaz, dia Bilal yang bakal menggantikan nanti apa-apa jadi pada imam. Dalam situasi tu, sebab tu saya kata ada hierarki dia. Bila dia sudah ke belakang, maka orang yang selepas tu akan ambil tanggungjawab tersebut, yang betul-betul berada di belakang imam. Itu disiplin tuan-tuan dalam solat berjemaah. Tak boleh juga, tak jumpa juga ustaz dia degil, ustaz dia tak nak ke belakang. Maka tuan-tuan solatlah seperti biasa, angkat takbir. Moga-moga Allah menerima ibadat kita. Wallahu alam. Ya. Okey, mantap. Sujud waktu solat sendirian, kita selepas salam, sebelum buat apa-apa, kita yakin yang kita sujud ni sama ada terlebih atau kurang. Sujud terlebih atau terkurang? Dalam mana-mana rakaat kita, contohlah rakaat kita yang terakhir, kita rasa tadi macam aku solat, aku sujud tadi macam 3 kali. Tapi selepas salam, kita yakin bahawa tadi aku sujud macam 3 kali. Jadi, adakah tindakan kita menambah rakaat ataupun rakaat itu batal atau macam mana? Pertama sekali, dahsyat orang itu. Sebab dia boleh 3 kali sujud tapi dia tak perasan lagi tu. Saya kata, tapi tak apalah kalau jadi. Ya, kalau jadi, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Itu sebenarnya datang daripada syak sebenarnya kadang-kadang. Datang daripada syak kita. Sebenarnya syak ni tuan-tuan kena tinggalkan. Walaupun dah selesai solat, selesai solat, tuan-tuan datang syak. Tadi cukup tak cukup? InsyaAllah cukup. Itu kadang-kadang permainan syaitan sahaja. Tadi 3 lah, aku sujud 3. Sujud 3, jangan layan. InsyaAllah tuan-tuan sujud 2. Jangan layan dulu. Baik. Tiba-tiba tuan-tuan teringat, ustaz memang 3 lah ustaz. Saya yakin-yakinnya. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan memilih untuk mengulang semula, fadal. Mengulang semula solat tersebut, fadal. Digalakkan, ulanglah semula. Sebab apa? Memang solat itu sudah dalam keadaan tidak mengikut rukun yang sebenar. Tapi andai kata, ustaz saya perasan selepas daripada solat, maka itu akan masuk dalam kemaafan. Ketika solat kita tidak tahu, maka kalau saya lebih memilih untuk tidak mengulang, sebab kesilapan itu tersedar selepas daripada kita selesai menunaikan solat tersebut. Tapi kalau tuan-tuan boleh ulang semula, fadal. Alhamdulillah. Tidak, dia bukan menambah rakaat tu, dia menambah sujud namanya tu. Itu namanya orang yang menambah sujud. Tapi subhanallah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita daripada masalah itu. Moga-moga kita beramal dengan bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, insya-Allah. Baik. Boleh kuat sikit ni? Okey. Okey. Kan itu saya sebut tadi tu. Tidak. Kenapa Haji angkat tu sebab dia? Ada sebab kan? Ada sebab kan? Maka bukan sengaja buat kan? Itu tidak dikira menambah. Ada sebab. Contoh macam terasa macam rambut tu menutup keseluruhan dahi. Maka tuan-tuan angkat, tolak rambut itu, kemudian tuan-tuan sujud semula. Itu bukan menambah. Itu bukan kira 2 atau 3 kali sujud, tidak. Sebab itu bukan perbuatan yang disengajakan. Kecuali Haji dah sujud, Haji bangun, Haji sujud balik, Haji bangun, sujud sekali lagi dengan sengajanya, maka itu jadi menambah perbuatan di dalam solat. Yang itu tak sah lah, batal. Tapi kalau tidak disengajakan, bersebab, moga-moga Allah terima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada ke soalan? Okey, kita agak lanjut sikit. Masa dah masuk waktu dah. InsyaAllah kalau macam tu saya berhenti pada bab ini dahulu. Boleh tuan-tuan ya. InsyaAllah. Sebab kalau saya nak teruskan, sebenarnya tak panjang dah, tapi kita pun dah makan masa. Takut-takut kejap lagi nanti kita susah nanti tuan-tuan
InsyaAllah. Kita mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita masuk perbahasan duduk di antara dua sujud. Tuan-tuan, anda kata soalan tuan-tuan ni insya-Allah kita akan simpan, ya, saya akan cari, ya, mungkin kalau ada di sana penambahan baik, dalilnya bagaimana, ya, kemudian tu bagaimana pelaksanaannya lebih tepat, insya-Allah perjumpaan akan datang saya akan sampaikan. Banyak soalan tuan-tuan yang bagus-bagus ni, antaranya jadi sujud 2 kali, sujud jadi 3 kali, macam mana nak selesaikan, ya, bagaimana selepas daripada solat baru perasan situasinya, macam mana rambut yang menutup, Haji tanya tadi. Alhamdulillah, insya-Allah kita cuba cari jawapannya dengan dalil-dalil yang lebih baik untuk kita sampaikan pada tuan-tuan pada perjumpaan yang akan datang. Dan insya-Allah nanti kita masuk bab duduk di antara dua sujud dan kita cuba syarahkan pada perjumpaan akan datang sehingga akhirnya bab salam, ya, rukun itu. Dan terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Kalau ada kesilapan saya mohon ditegur, ya, kesilapan dalam jawapan saya mohon ditegur. Moga-moga teguran dari tuan-tuan itu menambah manfaat untuk kita bersama. Terima kasih banyak-banyak. Ala kulli hal tuan-tuan, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam isu COVID-19 ni, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan Allah itu dengan jalan apa tuan-tuan? Jalan sabar dan juga tunaikan solat, ya, jalan sabar, tunaikan solat. Sabarlah kita, berlapang dadalah kita. Moga setiap ujian Allah itu kita dapat harungi dan jangan kita tinggal solat kita, pengharapan, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Wallahu taala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri kita sebagai hamba Allah. Moga-moga apa yang kita kongsikan mendapat manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah.